Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan kembali lagi ke Izzat Review semua. So, hari ini tepatnya pada hari Sabtu, Ultraman Deca telah pun melancarkan episod terakhirnya sekaligus melabuhkan tirainya pada tahun 2023. Bagi Zat, ending ni memang cukup okey, dan kalau kau nak tahu apa yang berlaku di dalam episod ke-25 ni, make sure kau stay tune dalam video kali ni, okey? Episod ke-25 Ultraman Deca dibukakan dengan flashback daripada episod 24, yang mana Mother Spherosaurus telah pun melakukan serangan besar-besaran sehingga menampakkan Eternity Core dan menyebabkan beberapa orang telah pun dievakuasi ke tempat perlindungan untuk mencegah daripada kehilangan nyawa lah. Dan pada ketika itu, Ryumon, Ichika dan juga Kengo sedang membincangkan bagaimana Mother Spherosaurus ni mengetahui mengenai Eternity Core. Kengo maklumkan sewaktu pertarungan dengan Sphere Megaloto, mereka telah pun mengetahui sedikit lah mengenai dengan memori Kengo berkenaan dengan Eternity Core. Dan di episod 19 pula, Sphere telah pun menyerang Kengo dan menyedit memori Kengo mengenai Eternity Core. Jadi dari situlah mereka ni asumsikan kalau Spherosaurus tahu mengenai Eternity Core tu dari situ. Tapi Ryumon ni pelik lah, macam mana Sphere ni boleh pergi dapatkan Eternity Core sedangkan gerbang Eternity Core tu dah tak ada. Dan waktu tu Hanjiro ni menjelaskan lah kalau Sphere menggunakan kemampuan untuk merantas ruang dan waktu untuk mendapatkan Eternity Core. Hanjiro pun memaklumkan serangan Sphere di Mare semakin teruk dan juga menghalang pergerakan, dan dia pun beritahu juga kalau faktor Sphere di dalam badan Kanata tu boleh membawa maut. Betul tu Kanata pun datang dan dia pun beritahu bahawa ada cara lain untuk mereka ni bertaruh. Dan orang semua tanya lah macam mana nak bertarung. Kengo sebagai senior pun merisaukanlah keadaan Kanata tu dah lah. Keadaan Kanata tu dah teruk, lepas pula Kanata ni nak berjuang lagi, boleh ke? Dan Kanata pun memberitahu kalau pada Spherosaurus tu ada kelemahan yang diberitahu oleh Agams. Kita berlanjut ke opening dan tajuk untuk episod hari ini adalah The Lights Goes Beyond, ataupun dalam bahasa Inggerisnya cahaya menjangkau jauh, ataupun dalam bahasa Jepungnya Kanata Hikari ataupun Hikari Kanata. Sementara itu, Taiji Murahoshi dan juga Sawa telah pun mengalami kecederaan yang cukup teruk lah hasil daripada pertempuran mereka di episod 24 sebelum ni. Dan pada ketika itu, Ryumon pun datang dan bertemu dengan mereka dan menyatakan kalau Mother Spherosaurus tu mempunyai kelemahan dan datanya tu pula tersimpan di dalam Face Riser milik Agams. Dan dia pun beritahu kalau mereka ni akan menyerang kat situ. Tapi Taiji Murahoshi ni ragu-ragu lah, macam mana kan dengan teknologi bumi pun belum tentu menang lagi, macam mana pula dia nak kalahkan Mother Spherosaurus tu. Cuma pun memberitahu kalau mereka ni akan bekerjasama dengan Ultra. Tapi waktu tu Sawan tanya, dan Ultraman pun tak boleh nak kalahkan dia orang, kita ni boleh ke nak bekerjasama dengan dia orang? Boleh ke? Mereka nak bekerjasama dengan kita kan? Ryumon pun beritahu kita ni akan melakukan kerjasama secara besar-besaran lah bersama dengan Ultraman untuk menendang Mother Spherosaurus ni. Taiji Murahoshi setujulah dengan cadangan Ryumon tu, tapi dia pun tanya juga kat Ryumon macam mana Ryumon ni nak berkomunikasi dengan Ultra tu, sebab dia orang sini pun tak tahu Ultra tu dengan siapa dia. Dan waktu tu Kanata pun membongkarkanlah identiti dia kalau dia adalah Ultraman Deca. Dan waktu tu berlakulah sedikit drama di antara diorang ni semua. Taiji Murahoshi ni pun tahulah berkenaan dengan Kanata tu adalah mereka kerana kesihatan Kanata yang semakin menurun sejak akhir-akhir ini. Untuk Sawa agak pelik sikit sebab di episod 10 dia bersama dengan Kanata je waktu tu. Mungkin manakala Shigenaga tu pula dia gunakan Omegos untuk keluar daripada tempat persembunyian dia, tapi dia tak tahu pun yang Kanata tu sebenarnya adalah Ultron, sedangkan hanya dia dengan Kanata je ada waktu tu. Sementara itu Ichika ni seolah-olah macam menentang lah keputusan Kanata tu, sebab Kanata ni sanggup menggadaikan nyawa dia semata-mata untuk mengalahkan Mother Spherosaurus. Simpatilah Kanata sebab selama ni Kanata ni bertarung seorang diri, menderita seorang diri hasil daripada pertarungan tu. Tapi Kanata ni menenangkan Ichika dan dia pun menyatakan kalau dia tak pernah pun berseorangan. Sebaliknya, pasukan Gazelle yang lain sentiasa bersama dia dalam menghadapi segala pertempuran melawan dengan kaiju tu. Taiji Murahoshi ni pun memujilah juga Kanata ni sebab dia kata waktu di sekolah Asumi ni seorang yang mempunyai grade yang paling rendah, tapi dia tahu Asumi ni sentiasa berlatih seorang diri. Dari situ dia ni tahu pasukan ni memerlukan Kanata kerana Kanata adalah seorang yang sangat rajin untuk berusaha. Kalau macam sebelum ni Ryumon, dia cakap Ryumon ni adalah seorang pemerhati yang genius. Jika pula jenis yang berterus terang, kalau Kanata ni pula adalah jenis yang berusaha keras. Kawan ni pun memujilah kalau dia ni dah membangunkan pasukan yang cukup baik semasa pertarungan mereka menentang Sphere ni. Jadi Murahoshi pun tanyalah pada Ryumon tu, apa rancangan Ryumon ni kan menentang Mother Spherosaurus lah spesifiknya. Dan Ryumon pun bagilah satu pelan tu, dan bila orang tengok pelan tu, dia orang sendiri pun terkejut. Rupa-rupanya ada benda lain yang dia orang baru tahu, iaitu
Kengo Manaka tu adalah Ultraman Trigger. Dan waktu tu Tejimuro Hoshi pun maklumkan lah kalau Guts Hawk dan juga Guts Falcon dan juga Terafisa masih lagi dalam pembaikian. Dan waktu tu Tejimuro Hoshi pun meluluskanlah operasi itu dan dia siap berikan tanggungjawab sebagai ketua timbalan kepada Ryumon. Dan Ryumon pun menerima tawaran tersebut dengan hati yang cukup terbuka lah. Operasi pun dimulakan. Ichika akan menggunakan Guts Falcon, Ryumon akan menggunakan Guts Hawk, manakala Terafisa pula akan digunakan oleh Hanijiro. Dan sebelum Ichika ni gunakan Guts Falcon, Asumin sempatlah memberikan dia nasihat. Nasihat yang diberikan oleh Asumin itu adalah nasihat yang sama yang diberikan oleh Tejimuro Hoshi di episod ketiga siri Ultraman Decker, iaitu sewaktu dia ni bertarung dengan Gomora tu lah. Dan waktu tu operasi pun dijalankanlah. Guts Hawk dan juga Guts Falcon akan menentang Spear Soldier, dan mereka ni pun menentanglah Spear Soldier. Dan dia punya grafik waktu ni memang terbaik lah. Waktu dia menentang Spear Soldier ni memang dia punya sinematografi visual memang top notch lah. Dan setelah Spear Soldier habis-habiskan, dia ni pun menyuruhlah Kengo ni berubah menjadi Ultraman Trigger. Kengo pun berubahlah menjadi Ultraman Trigger, Glitter Trigger Eternity. Dan Ultraman Trigger pun menyentuhlah core milik Mother Spearosaurus tu. Tujuan dia menyentuh tenaga core milik Spearosaurus tu adalah sebab dia nak serap segala tenaga Eternity Core yang ada pada Mother Spearosaurus dan menukarkannya kepada cahaya. Tapi Mother Spearosaurus takkan membiarkan Glitter Trigger Eternity macam tu je lah. Dia ni terus-terusan menentang Glitter Trigger Eternity. Dan Guts Hawk dan juga Guts Falcon pun terus-terusan menentang Spear Soldier. Setelah menyerap Eternity Core yang cukup banyak daripada Mother Spearosaurus, Trigger pun berubahlah kembali ke bentuk Kengo dan teruslah pergi ke arah Kanata. Dan sekarang ni giliran Kanata pula lah untuk menjalankan tanggungjawab dia. Tak suka juga dengan dia punya grafik waktu ni. Sewaktu Kanata tu berlari, Spear Soldier terus-terusan menyerang dia, tapi dia dilindungi oleh Guts Falcon. Bila dia dah sampai tu, Kengo pun memberikanlah air Eternity Core tu kepada Kanata, dan Kanata pun bertukar menjadi Ultraman Decker Dynamic Type, dan berlakulah pertempuran menentang Mother Spearosaurus. Pertarungan cukup hebat antara Ultraman Decker dan juga Mother Spearosaurus pun terjadi. Sampailah Mother Spearosaurus menembakkan kosen daripada dada dia, dan Ultraman Decker pula menahan serangan tu dengan menggunakan Decker Shield Caliber. Spear dekat Kanata tu pun semakin banyak lah, dan akhirnya pun mengarahkan Hanijiro untuk mengaktifkan Terafisa untuk membantu Kanata. Hanijiro dan juga Terafisa pun turut sertalah dalam pertarungan tersebut, di mana Hanijiro membantu Kanata dan juga Kanata pun menggunakan Decker Shield Caliber dia tadi tu untuk menyerang milik Mother Spearosaurus. Hanijiro pun tolong juga, di mana dia menyerang Mother Spearosaurus tu dengan menggunakan extendable arm dia lah. Kanata pun menggunakanlah dia punya Caliber mode untuk menyerang pula Mother Spearosaurus waktu tu. Dan Kanata dan juga Hanijiro pun bekerjasama lah untuk menentang Mother Spearosaurus waktu tu. Dan kerjasama dia macam biasa memang cukup padu lah waktu ni. Sampaikan mereka berdua akhirnya telah pun diserang teruk-teruk oleh Mother Spearosaurus ni. Mother Spearosaurus pun menyeranglah Ultraman Decker ni habis-habisan, sampailah dia akhirnya revert balik ke bentuk flash type. Decker ni dah mula lemah lah. Dia cuba juga nak bertarung lagi dengan Mother Spearosaurus. Waktu tu juga dia orang ni nampak satu pancaran yang menembak Mother Spearosaurus. Dan rupa-rupanya Nurse DC lah yang bertanggungjawab menembakkan cahaya tu untuk membantu mereka. Walaupun Nurse DC tak 100% dibaik pulih, tapi dia orang ni still masih boleh berjuang lagi lah untuk menentang Mother Spearosaurus tu. Pertarungan Ultraman Decker dan juga pasukan Guts Select pun dilanjutkan. Sementara dia orang ni masih terus-terusan menyerang Mother Spearosaurus tu. Mother Spearosaurus ni telah pun melakukan satu serangan yang cukup kuat, yang mana dia telah pun menyeru banyak Spear Soldier ni untuk menyerang mereka semua lah. Dan waktu tu banyaklah seperti Nurse DC, Guts Griffon, Terafisa telah pun diselimuti oleh Spear. Kengo pula yang berada di darat terus-terusan untuk membantu mereka, tapi dia pun diserang juga oleh Spear Soldier. Sekarang ni tinggallah Decker seorang saja. Waktu tu Decker ni pun terus-terusan juga untuk menentang Spear Soldier tu, tapi nasib tak menerbaikan Decker. Akhirnya Decker pun diselimuti lah oleh Spear, dan kita pun diperlihatkanlah yang semua pasukan Guts Select kecuali Kengo telah pun berada di dalam badan Spear. Kanata ni dah macam makin hilang ingatan lah, daripada dia tak faham siapa diri dia sampai dia tak faham makna saya tu apa. Mother Spearosaurus pun menceritakanlah apa matlamat sebenar Spear ni. Oh ya, sebelum tu sebenarnya tak terlupa ya, sementara Mother Spearosaurus menerangkan matlamat mereka tu, kita ni pun diperlihatkanlah dengan King Spear dan juga Spear Soldier yang dah semakin banyak ya. Perlahan juga Spear Barrier yang sebelum ni dah dimusnahkan pun semakin banyak, dan dia ni dah ditutupi bumi lah sambil dia cakap tu.
Mother Spearsaurus pun memberitahulah apa sebenarnya matlamat Spear ni, iaitu mereka ini ingin menyatakan semuanya akan menjadi satu untuk mengelakkan konflik dan kesedihan, untuk menjadi makhluk mutlak yang sesungguhnya. Bila Kanata terdengar benda tu, Kanata ni pun melawan lah, sebab tak mungkin lah benda tu akan jadi kan. Basically kalau kau nak tahu, matlamat Spear yang ada dekat Ultraman Deca ni sebenarnya sama je dengan matlamat Spear di Ultraman Dyna, sebab mereka ni adalah entiti yang sama, Spear yang sama, tapi Spear dekat Deca ni adalah Spear Dyna yang telah pun berevolusi. Itu je. Dan Kanata pun menyatakan pada Mother Spearsaurus tu, jangan putuskan masa depan kami untuk kami sendiri. Macam maksud Kanata tu, biarlah mereka ni yang tentukan masa depan macam mana yang diorang nak. Memang betul sama ni diorang banyak buat silap, sentiasa gagal, tapi mereka ni akan terus mencuba, dan juga mereka ni akan terus mara ke masa hadapan. Dan setelah itu, kesemua ahli Galaxy pun bersatu menjadi cahaya lah untuk membantu Ultraman Deca ni. Dan dengan cahaya itu, Ultraman Deca pun berjaya lah membebaskan Terrafacer, diri dia sendiri, Guts Griffon, dan juga Nurse Desik daripada disemuti oleh Spear Soldier. Pertarungan masih lagi dilanjutkan, tapi kali ini Ultraman Deca telah pun kembali ke bentuk flashlight dia, dan dia pun melanjutkanlah pertarungan dalam menentang Mother Spearsaurus. Kesemua pasukan Guts pun menyeranglah menggunakan Nurse Desik, Guts Griffon, dan akhir sekali Terrafacer menggunakan TR Megawatt Studio untuk menyerang Mother Spearsaurus. Sampaikanlah core milik Mother Spearsaurus tu berretak, dan tinggallah Deca ni untuk melancarkan serangan terakhir. Setelah mengelak daripada serangan Mother Spearsaurus, Deca pun melancarkanlah Seljin Kosen dia. Mother Spearsaurus pun jugalah melancarkanlah Kosen dia tu ke arah Deca. Mereka berdua ni saling beradu kosen. Deca ni hampir orang kata hampir dikalahkan oleh kosen Mother Spearsaurus, tapi dia bangkit balik dengan menggunakan kuasa Eternity Core, dan dia pun berjaya lah juga mengalahkan Mother Spearsaurus ya. Pertarungan pun selesai, dan kesemua ahli Guts Select berasa gembira lah dengan kejayaan yang mereka telah pun kecapi itu, termasuk jugalah Kengo sendiri. Dan waktu tu Kanata pun melihatlah Deflator dan juga card holder milik dia pun menghilangkan diri. Hilangkan diri ke mana? Mestilah hilangkan diri ke masa hadapan, yang mana card holder dan juga Ultra Deflator itu telah pun kembali ke tuan asal dia, iaitu Deca Asumi yang berada di masa hadapan. Selepas Asumi mengucapkan terima kasih kepada Ultraman Deca yang telah pun banyak menolong dia, waktu tu dia seolah-olah nampak Agams bersama dengan Lelia lah, dan dia tahulah kalau Agams dan juga Lelia telah pun tenang di dunia sana lah, sebabnya dia orang tu pun dua-dua dah mati, dia dah bertemu dengan satu sama lain di dunia satu lagi itulah. Kanata pun dapat tahu yang itu sebenarnya hanyalah daripada hayalan dia sahaja ya. Kengo pun datanglah kepada Kanata. Kanata ni pun menceritakanlah kalau dia tak jumpa apa-apa pun di sebalik perjuangan yang dihadapi selama ni. Tapi Kanata memaklumkan pada Kengo kalau dia ni akan menghadapi hidup sebagai diri dia, dan dia akan terus menghadapi apa segala cabaran di hadapannya sebagai masa depan untuk dia juga. Dan waktu tu pasukan Guts Select yang lain pun pergilah menjumpa dengan Kanata, dan Tejima Hoshi agak sedikit emosional dekat sini, dan dia menyatakan kalau dia bangga berjuang bersama dengan mereka yang lain. Tapi kegembiraan mereka tak hanya di situ saja, sebab waktu tu Kengo ni nampak ada sesuatu yang datang daripada langit, dan bila mereka tengok, mereka ni gembira lah, sebab yang ada dekat langit tu sebenarnya adalah orang-orang yang telah pun terperangkap di Maris selama bertahun-tahun ya, dan mereka semua memang sangat gembira lah. Orang-orang yang dievakuasi itu pun mendapat panggilan daripada keluarga mereka sendiri, dan kesemua mereka pun memang gembira lah dapat berjumpa balik dengan orang-orang yang dah lama mereka tak jumpa. Ultraman Deca pun berakhir lah di situ. So itulah dia episod ke-25 Ultraman Deca, salah satu pengakhiran yang cukup bagus untuk siri Ultraman Deca. Dan bagi Izzat rasa walaupun fighting dia tak seberapa, tapi Izzat still enjoy lah episod kali ni. Dari segi drama manusia dia memang dapat, pertarungan antara manusia dan tank Spear Soldier dan juga Mother Spearsaurus memang best, sinematografi dia memang cantik. Satu lagi Izzat sukalah dengan pertarungan episod kali ni, walaupun nampak biasa tapi drama tu membantu untuk menghidupkan suasana. Itu cukup lah untuk menjadikan episod ni salah satu episod pengakhiran yang cukup okey lah untuk Ultraman Deca. Satu lagi juga Izzat nak puji juga lah karakter Manaka Kengo, di mana karakter Manaka Kengo ni kalau nak comparekan dengan beberapa episod 7 dan 8 sebelum ni, Izzat rasa macam episod kali ni Kengo memang sangat menyerlah lah sebagai side karakter ya. Dia memang sangat-sangat membantu. Dia mula-mula membantu sebagai Ultraman Trigger, dan kemudian pula dia membantu pula daripada pasukan darat. Karakter Kengo ni Izzat rasa macam jauh lebih baik lah macam ni daripada dekat episod 7 dengan 8 tu. Kalau dia nak comebackkan Kengo lagi, biarlah Toshizo Nemoto jadi penulis dia ya. So saya rasa karakter dia akan lebih elok ditulis oleh Toshizo Nemoto kalau nak bandingkan dengan Naoki Hayashi. Saya sukalah karakter Kengo dekat dalam episod kali ni. Si aura sini dia tu memang terasa jugalah dekat episod kali ni, dan dia pun banyak juga membantu pasukan Guts Select yang lainnya.
Akhir kata, apa yang Izzat boleh cakapkan, Ultraman Decker telah pun berjaya menjadi salah satu siri Ultraman yang paling best, yang pada Izzat cukup menarik lah untuk ditonton pada tahun 2022 sampai tahun 2023 ni. Setelah beberapa bulan ditayangkan, Ultraman Decker menemui pengakhirannya dan Izzat sangat berpuas hati lah dengan pengakhirannya tu. Tidak seperti siri Ultraman Trigger yang sebelum ni yang agak mengecewakan, tapi Ultraman Decker berjayalah memperbaiki segala kesilapan yang telah pun terjadi di siri Ultraman Trigger, sekaligus menjadikan dia salah satu siri Ultraman yang paling best selepas Ultraman Z je. Dan satu lagi juga Izzat nak maklum kat sini, kalau dah habis tengok episod tu, korang jangan tutup lagi video Ultraman Decker tu, kena tengok lagi, sebab dekat akhir tu Suburaya akan bagi kita satu kejutan yang cukup khas lah. Kalau korang nak tahu apa dia, kena tengok lah. Kalau korang dah tengok, barulah korang akan tahu apalah konten Izzat selepas ni ya. So Izzat rasa itu sajalah video kita hari ni membahas tentang siri Ultraman Decker ya. Setelah 25 episod berjalan, akhirnya Ultraman Decker pun menemui pengakhiran dia, dan pengakhiran yang diberikan memang cukup baik. Izzat sangat suka dengan pengakhiran dia. Walaupun fighting scene dia kurang, tapi itu tak menjadi masalah kerana jalan cerita yang bagus dah cukup untuk menjadi satu penutup yang baik untuk siri Ultraman Decker. Dan Izzat harap siri Ultraman kedepannya boleh teruslah menjadi jauh lebih baik daripada siri-siri Ultraman sebelum ni. So Izzat rasa itu sajalah video kita hari ni. Terima kasih kerana telah pun mengikuti channel Izzat daripada Izzat bahas episod 1 Ultraman Decker sampailah ke episod 25. Terima kasih juga kepada korang yang sudah subscribe ke channel Izzat. Berkorang Izzat mungkin tak akan berjaya sampai sini lah. Tak, memang sangat menghargai usaha korang yang telah pun sentiasa support Izzat. Ada juga channel yang promote Izzat. Izzat memang sangat berterima kasih kepada korang. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum dan bye.